wabarakatuh. Sambung semula pada bahagian kedua ini. Bahagian kedua ini saya tumpu khas cara makan ubat atau minuman waktu berpuasa. Kalau kita ada penyakit darah tinggi, kencing manis, rosaknya buah pinggang, kita perlu jumpa doktor untuk menyesuaikan ubat yang dimakan. Kerana ubatan ini ada doktor yang beri 1 hari sekali. Itu amat mudah. Boleh makan waktu pagi atau waktu malam. Ada dia minta makan 1 hari 2 kali. Ataupun memberi injeksi untuk kencing manis, beri insulin 1 hari 2 kali. Itu pun amat mudah juga. Tetapi bagaimana kalau ubat itu 1 hari 3 kali atau 4 kali? Inilah hendak diubah-suaikan, hendaklah dijumpa doktor pakar yang memberi kita ubat. Kita mesti tanya dari ke hati, doktor, macam mana nak makan ubat ni? Kan? Ubat saya kena 1 hari 3 kali. So, doktor yang arif akan ubahkan masa makan ubat. Supaya kalau dia kencing manis, dia tak berlakunya hypoglycemia, iaitu kurang gula, ataupun hyperglycemia, lebih gula. Kerana kedua-dua ni boleh mudaratkan manusia. Apa yang kita sebagai manusia, kita hendaklah peringkat normoglycemia, normal. Kalau darah tinggi bukan hipertensi, bukan hipotensi. Mesti normotensif. Semua nakkan normal. Sebab Nabi syorkan kalau nak makan apa, perbuatan dia, mestilah sederhana. Kerana penyakit ni biasanya datang daripada, kata Nabi, asalnya daripada perut, apa yang kita makan. Kalau kita ada sakit batu karang ataupun gout, itu pun pasal cara pemakanan kita. Dan juga kerana genetik kita. Kerana gout ni contoh biasa orang muda kena, orang tua pun boleh kena. Kerana cara pemakanan dia ataupun ada keturunan. Kerana dalam gout, sel darah merah dia tak dapat mengadakan satu enzim yang dinamakan xanthine oxidase. So, uric acid yang bentuk kristal tu, dengan tak ada enzim tu, dia akan jadi bentuk solution. So, dia akan jadi bentuk kristal dan pergi kepada kita punya ibu jari kaki, jari kita, jari tangan, malahan berbuku-buku, banyak macam ketul kapur, dan juga boleh berlaku batu karang. Kalau kita buat x-ray pun, kalau biasa tidak nampak kerana batu uric acid ni translucent. So biasanya dapat tahu kalau kita buat CT scan ataupun ultrasound. Jangan suruh dia sakit kita, kalau kita suspek uric acid, nak tahu dia batu karang, kita suruh buat x-ray, menghabiskan duit dia. So kita sebagai doktor mesti tahu cara yang sebenar. Jadi pengalaman sebagai doktor yang bertahun-tahun tu penting. Boleh digunakan. Kerana tahulah masa ekonomi gawat ni, kita order yang berlebihan, yang tak ada kena-mena pun mudaratkan pesakit. Kan? Sekarang tengah COVID-19 ni, semua merudum. Jadi itu. Jadi cara memberi ubat tu penting. Kalau katalah kena makan aspirin, biasanya kita makan dengan perut yang penuh. Kalau untuk cairkan darah, kalau ada sakit jantung, 1 hari sekali. Dan kadang bila sakit jantung, dia kena heart attack, dia kena tahu ubat bawah lidah. Adakah tahu ubat bawah lidah tu batal puasa? Mengikut JAKIM, dia tak akan batal puasa. Kerana kita tahu bawah lidah, kita tak nelan ubat tu. Dan ubat tu akan serap dan hilang. Begitu juga kalau kita kena lelah. Adakah batal puasa kita kalau kita spray? Kan? Kita spray hanya gas. Kan? Tapi ada 2 version. Ada kata yang batal, ada kata tidak. Jadi kita pilihlah ikut kita. Bagaimana pula kalau kita masuk darah? Adakah batal? Atau ambil darah untuk buat kajian? Ataupun masuk ubat melalui intravena, titik ubat mata, titik ubat di telinga, spray di hidung kerana melegakan nafas, adakah batal? Jadi Majlis Agama Islam JAKIM kata benda ni tak batal.
Adakah batal kalau kita kasih pemakanan nutritional melalui intravena? Kerana selalu kita batal kalau kita makan kan. Tapi kalau dia ni sakit, badan dia tengok kurus kerana dia kanser, perlukan makanan nutritional daripada intravena. Ada yang mengatakan batal puasa dan ada yang kata tidak batal. Dia ada pro and con lah. Jadi yang penting, benda ini kita mesti patuhi cara pemakanan dan cara penerimaan bahan-bahan untuk kesihatan kita. Jadi, tuan-tuan sekalian, makanan tu penting. Kita bersahur, kita mesti minum. Bila kita bangun tidur, kita mesti minum air segelas. Lepas sahur, kita minum air lagi segelas. Buka puasa, kita minum air kosong ataupun air buah-buahan. Segelas juga. Itu cara minum air. Dan jangan minum air berkarbonat ataupun minum air ada konten kafein. Kerana kopi ni membuatkan kita kencing. Kita dah dehidrasi. Kalau kita tetap kencing banyak, makna kita lambat pulih. Dan selepas makan proper, selepas sembahyang maghrib, kita minum air segelas. Sebelum sembahyang isyak, kita minum segelas. Dan selepas isyak, minum air segelas. Dan selepas ngoreh, kita minum air segelas sebelum tidur. Bermakna air itu penting. Kalau ikut kesihatan, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Tapi itu bergantung pada dehidrasi kita. Kalau kita ni banyak berpeluh, orang ahli sukan ke, tentera ke, badan uniform seperti bomba dan polis dan sebagainya, peluhan dia banyak, air dia mesti mungkin 20 gelas. Kan? Lebih. Selagi dia haus, maknanya selagi berlaku dehidrasi. Selagi kulit dia boleh dicubit, tu masih dehidrasi. Jadi tu bergantung pada orang-orang tertentu. Kita ni tak sama. Cara pemakanan pun tak sama. Malahan masa musim Ramadan ni dengan ada pasar Ramadan yang telah diizinkan oleh kerajaan Malaysia, kita akan beli berbagai-bagai. Balik kerja, pukul 5, pergi pasar Ramadan, beli macam-macam. Yang manis-manis. Sebenarnya, buka puasa bagus manis sedikit. Kita makan kurma manis. Kan? Tapi kurma bagusnya ada serat. Kalau tanpa manis pun, kita letih. Kenapa? Bila gula tu cepat diserap, insulin yang dikeluarkan oleh pankreas akan keluar. Dan dengan keluarnya insulin, gula tu akan masuk ke dalam sel. Jadi dalam darah, gula telah jadi kekurangan. Bila kurang, otak kita akan jadi lemah. Ngantuk. Lama sembahyang tarawih pun tak boleh buat. Jadi letih. Jadi tu gula ni main peranan tapi jangan berlebihan. Kalau kita kencing manis, masa itulah kita beri injeksi. Bila berbuka je kita kasih injeksi. Kerana kita injeksi waktu malam. Kerana kita ada moreh dan ada sahur. Kalau kita injeksi di waktu siang, masa sahur, 14 jam. Kalau berlakunya hypoglycemia, iaitu kita menjadi berpeluh-peluh, menggigil, pening kepala, dan kita berpuasa. Macam mana kita nak gantikan makanan air tu? Jadi, itu sebab digalakkan waktu malam. Kerana insulin ni ada short acting, ada long acting, action yang lama. Kerana waktu siang, lama boleh dapat hypoglycemia. Jadi itulah pentingnya kita mesti tanya doktor yang memberi ubat dengan hati ke hati. Kerana sebaiknya doktor pun menerangkan macam mana perubahan pemakanan ubat waktu berpuasa. Begitu juga kalau kita ni ada sakit end stage renal failure atau buah pinggang yang peringkat kronik, iaitu peringkat yang kelima atau peringkat yang keempat malahan, biasanya adakah kita boleh berpuasa? Kalau kena sakit ni tidak boleh puasa. Melainkan kita telah buat hemodialisis.
Orang hemodialisis boleh puasa. Kenapa? Kerana 2 hari sekali dia cuci buah pinggang dia. Dia keluarkan toksin dia. Semua dah jadi normal. Jadi boleh puasa. Kalau kita masih belum buat dialisis, tak dibenarkan puasa. Kerana toksin tu tinggi. Jadi ada, nampak tak? Dua-dua ni sakit buah pinggang. Satu dialisis, satu tak dialisis. Yang dialisis boleh puasa. Sebaiknya. Kalau tak boleh puasa juga, katalah ganti bila kita sihat, atau kalau tak boleh langsung, fidyah lah. Jadi agama Islam ni biasanya fleksibel. Allah tentukan puasa ni ada hikmah dia. Allah saja yang tahu. Kan? Tapi bagi doktor, kita buat kajian. Mana yang terbaik pada umat Islam. Malahan bangsa asing pun yakin kepada baik kebaikan puasa dan mereka sentiasa buat kajian. Contohnya, Universiti Utah di Amerika. Orang beragama Mormon. Dia puasa sebulan sekali. Sebulan sehari. Kajian dia buat, kerana dia puasa 1 hari dalam sebulan, boleh mengurangkan sakit jantung. Sebab bangsa asing pun berpuasa. Tapi cara puasanya berlainan daripada kita. Yang ada, time puasa dia boleh makan juga. Kalau makan 4 kali, boleh makan 2 kali. Air pun boleh minum. Kalau bahasa Kristian, puasa. Kalau kita macam itu, setahun pun boleh puasa. Tapi kita Allah khaskan sebulan sahaja. Yang lain-lain tu boleh buat puasa sunat pada hari-hari tertentu, bulan-bulan yang lain. Jadi itulah puasa ni mustahak. Cara makan ubat, cara minum air, cara kebaikan mental. Dan puasa kita tahu akan baikkan kita punya spiritual, kerana kita beramal ibadat dengan banyaknya solat dan zikir. Akan meningkatkan ilmu kita, kerana kita membaca Al-Quran dengan tafsirnya, kita dapat banyak ilmu-ilmu dalam Al-Quran tersebut. Mental kita akan jadi sihat. Kita akan sihat segi fizikal. Kita akan baik akhlak kita dan jati diri kita akan meningkat. Kita beramanah, berintegriti. Kerana orang yang berpuasa ni, dia adalah tinggi integritinya. Kerana antara dia dengan Tuhan. Dengan manusia pun, kerana itu dia akan jadi baik juga. Dan juga kualitinya akan lagi baik, kerana dia makan pun sederhana sahaja. Dan pentadbiran masanya adalah berkualiti baik, kerana sahur pun ditentukan masa, berbuka pun ditentukan masa. Dan pencampuran keluarga pun akan bertambah baik, kerana kita makan sekeluarga, kita akan berinteraksi sesama sendiri. Ya, kalau kita di masjid, kita buat sembahyang berjemaah, sembahyang tarawih bersama, dan selepas tarawih kita akan mengoreh bersama, buat qiyamul bersama, mana kita perjalanan segi sosial masyarakat akan bertambah baik. Dan puasa juga membuatkan produktiviti kerja kita akan bertambah bagus, ekonomi umat Islam akan bertambah meningkat, dan puasa juga boleh membuatkan kita bertambah cantik. Kenapa? Dengan puasa berat badan kita akan kurang, BMI kita akan dalam tahap normal, kita cantik. Kulit kita pun akan jadi bersih, muka kita pun akan bercahaya, kerana kerap melakukan ibadah-ibadah yang diperlukan dalam bulan puasa, seperti baca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Jadi, itulah pentingnya menjaga kesihatan dalam puasa. Dan akhir sekali, saya simpulkan, puasa ini akan membuatkan umat Islam baik segi fizikal, segi mental, segi emosinya, segi spiritualnya, dan segi sosial dengan keluarga dan masyarakat sekeliling amnya. Dan ini akan membuatkan kita hidup berharmoni sesama kita dan juga sesama yang bukan Islam. Kerana yang bukan Islam pun percaya akan kebaikan puasa. Dan kita dengan jiran pun akan bertambah akrab, kerana bila nak buka puasa, kita hantar sepiring kuih dan dibalas dengan
Kalau ada 5 jiran, balaskan 5. Jadi kita akan dapat merasa banyak lauk waktu puasa. Tak perlu pergi puasa Ramadan. Itulah interaksi kita dengan jiran. Dan akhir kata, saya, Meneja Bersara Dr. Azlan, mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar-pendengar semua. Dan saya ucapkan selamat berpuasa, menjaga fizikal dan mental dan hadrasi tubuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.